Baik, kita bersua kembali. Uniknya Malaysia sudah pastinya dengan penyatuan Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia, kita dapat melihat dan juga menyaksikan kepelbagaian kaum dan juga etnik sehingga ratusan etnik di Sabah dan juga Sarawak. Jadi untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Hari Bahasa Ibunda Borneo, kita amat bersatu untuk bersama dengan Dr. Minah Sintian yang juga merupakan pensyarah kanan Bahasa Kadazan Dusun, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Terima kasih bersama kami Dr. Minah, dan juga Puan Saripah Banseng yang juga merupakan pensyarah Bahasa IBAN, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Apa khabar? Kabar baik. Selamat Hari Pahlawan juga kepada anda yang sedang menyambutnya dan juga kepada yang bercuti pada hari ini. Dr. Minah, mungkin boleh dikongsikan berkenaan tentang tujuan penganjuran bagi Hari Bahasa Ibunda Borneo ini. Okey, terima kasih Ismail. Sebelum itu, bagi pihak Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi mengundang kami pada pagi ini untuk bersiaran secara langsung. Jadi, program kami Hari Bahasa Ibunda Borneo ini bertujuan untuk pertama sekali untuk memartabatkan bahasa etnik yang terdiri daripada bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban dan juga bahasa Dusun Brunei. Okey, yang kedua ialah untuk menggerakkan kreativiti dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi keempat-empat institusi ini, terutama sekali dalam berkaitan bahasa dan budaya. Dan seterusnya kita ingin memantapkan kemahiran insania dalam kalangan pelajar ini kerana mereka lah ejen perubahan dalam dunia pendidikan. Okey, Puan Saripah, untuk Hari Bahasa Ibunda Borneo ini apakah antara pengisian ataupun cara? Untuk Hari Bahasa Ibunda ini, kita lebih kepada aktiviti belajar, terutamanya mengenai bahasa ibunda masing-masing, iaitu seperti mana yang Dr. Minah katakan tadi, bahasa Kadazan Dusun, bahasa Iban dan juga Dusun Brunei. Pengisian itu terdiri daripada 6 aktiviti, iaitu pertandingan memasak, pertandingan bercerita, pertandingan pidato, pertandingan puisi tradisional, peragaan pakaian tradisional dan juga sketsa komedi. Jadi ketiga-tiga bahasa ini ada menyertai ke semua pertandingan tersebut. Kepelbagaian bahasa itu di Borneo ataupun Sabah dan juga Sarawak. Jadi doktor, untuk bahasa ataupun pertuturan yang kebiasaannya dipertuturkan sama ada di Sarawak dan juga Sabah itu, apa mungkin yang boleh kita ketahui, doktor? Okey. Baik. Kalau kita lihat dalam di negeri Sabah sendiri mempunyai lebih daripada 100 bahasa etnik dan sub etniknya. Contohnya kalau saya ambil bahasa Kadazan Dusun sendiri pun sudah mempunyai lebih 40 suku yang menuturkan kepelbagaian dialek dan juga subdialeknya. Tapi yang kami ketengahkan sekarang ini ialah kalau bahasa Kadazan Dusun ini yang telah diajar di sekolah dan juga ada di institusi pengajian tinggi. Contohnya kalau di UPSI sekarang, kami menawarkan program minor bahasa Kadazan Dusun yang diajar kepada para pelajar yang bakal menjadi guru. Dan untuk yang bahasa Iban pun, untuk bahasa Iban ada ditawarkan sebagai salah satu program minor bahasa Iban di UPSI. Dan saya tidak juga lupa untuk institusi seperti IPG Ken Tuaran menawarkan bahasa Kadazan Dusun, dan juga di institusi perguruan pendidikan guru di Rajang menawarkan bahasa Iban, dan untuk pusat bahasa di Universiti Brunei Darussalam ini menawarkan kursus bahasa Brunei, bahasa Dusun Brunei. Okey. Baik, untuk penyertaan bagi pelajar bahasa Iban ketika ini bagaimana, Puan, untuk pelajar-pelajarnya itu? Okey, terima kasih. Penyertaan bahasa Iban sangat menggalakkanlah. Kita sedia maklum yang bahasa Iban merupakan bahasa yang hampir semua penduduk Sarawak boleh tahu. Itu sebab Iban merupakan kaum majoriti di Sarawak. Jadi di UPSI juga kami menerima
yang agak menggalakkanlah daripada belajar minor IBAN. Baru-baru ini, semester baru ini saya menerima lebih daripada 90 orang pelajar lah untuk minor bahasa IBAN sahaja. Okey, untuk satu-satu semester 90 Ya. orang pelajar. Wow, ramai tu untuk bahasa IBAN saja. Kewujudan bagi pengajian bahasa Kadazan Dusun, bahasa IBAN di Fakulti Bahasa dan Komunikasi ini, apakah sudah lama diwujudkan di UPSI? Okey. Untuk bahasa IBAN, dia terlebih dahulu, lebih awal, lebih kurang 1 semester. Kemudian disusuli oleh program minor bahasa Kadazan Dusun. Program minor bahasa Kadazan Dusun ini bermula pada 2010. Jadi sudah hampir lebih kurang 12 tahun begitulah kewujudan dia di situ. Dan sementara kalau di institusi pendidikan guru itu seperti di IPG Ken Tuaran, iaitu salah satu daripada penganjur bersama untuk program ini, dimulakan pada sekitar tahun 2014. Okey, maknanya sudah lama pengajian itu. Agak lama lah. Agak lama ditawarkan. Bagi Hari Bahasa Ibunda Borneo, penyertaannya itu akan melibatkan institusi pengajian tinggi saja ataupun dibuka juga kepada awam? Kita buka kepada 4 institusi yang terlibat sahajalah. Sebab ini salah satu objektif dia adalah menyemarakkan lagi kreativiti mahasiswa yang terdiri daripada 4 institusi tersebut, UPSI, IPG Ken Tuaran, IPG Rajang, Sarawak dan juga Universiti Brunei Darussalam. Ada para pelajar ataupun peserta yang terdiri bukan daripada masyarakat Sabah dan juga Sarawak, Doktor? Oleh kerana ini agak tertutup, maka kami tidak buka kepada awam. Okey. Untuk pelajar-pelajar bahasa IBAN atau Kadazan Dusun, ada yang non-native speaker yang menyertai atau menjadi pelajar? Ada. Kebanyakan kalau pelajar IBAN yang mengambil minor bahasa IBAN juga terdiri daripada orang Ulu, orang Bidayu, tapi mereka fasih dan boleh menulis dalam bahasa IBAN lah. Jadi berapa lama tempoh yang perlu diambil untuk mahir atau menguasai kemahiran berbahasa IBAN atau Kadazan? Wah, kalau tanya berapa lama, sedangkan yang lahir sahaja, dia adalah ibu bapa dia penutur bahasa Kadazan Dusun pun sampai di institusi pengajian sebenarnya ada kekangan dalam kalangan pelajar generasi sekarang ini, iaitu agak kurang dalam kemahiran bertutur. Jadi ini masalah kalau dalam masyarakat Kadazan Dusun ini. Untuk mahir itu sepatutnya mereka perlu pergi ke lapangan, mencari generasi yang lebih dewasa yang masih mahir bertutur itu, berkomunikasi dengan mereka ataupun melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di situ ataupun pertanian yang ada di situ. Kerana daripada budaya itu, kegiatan itu akan kita tercungkilnya bahasa, perkataan yang mungkin tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi inilah yang salah satu peranan kalau di UPSI kami punya pelajar ini, termasuk juga IBAN, kami akan bawa buat program khidmat masyarakat untuk memantapkan penguasaan mereka dalam bahasa Kadazan Dusun dan IBAN. Okey, itu kita katakan kerana penguasaan bahasa itu mesti menguasai budayanya sekali. Betul. Jadi bagi budaya masyarakat IBAN juga, apakah ia salah satu faktor untuk melihat penguasaan bahasa itu menjadi lebih baik atau lebih murni? Itu memang kita tidak boleh larilah, di mana ada bahasa di situ ada budaya dan juga adat. Jadi budaya ini memang sangat mempengaruhi kosakata penutur jati tersebut, di mana budaya itu diselitkan dengan pelbagai adat resam seperti puisi. Ketika contohnya kita boleh tengok dalam perayaan Hari Gawai, berbagai-bagai puisi tradisional, pertandingan Ratu Menuai, di situ mereka peragakan budaya. Jadi sekiranya masyarakat ataupun generasi masa kini tidak lagi mementingkan
budaya ini, maka akan hilanglah bahasa itu sendiri. Betul. Kalau tidak diamalkan atau tidak dipraktikkan. Doktor, kebiasaannya kalau bahasa itu diasimilasikan dengan penulisan, karya sastra, buku dan sebagainya. Kalau untuk Kadazan Dusun, apakah ada karya-karya penulisan, karya-karya sastra mungkin? Ya, memang. Bahasa Kadazan Dusun ini, kami kalau selaku pensyarah ini, kami melibatkan diri dalam bidang penerbitan, penulisan. Kami juga terlibat dalam membentangkan hasil-hasil kerja, tulis dalam jurnal. Cuma barangkali di sini mengikut keperluan penerbit itu, kalau dia menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu, itu yang kerap kami gunakan. Okay. Tapi kalau kami, contohnya institusi IPG di Cairns hari itu buat seminar, jadi dia menghendaki para penulis menulis dalam bahasa Kadazan Dusun. Di situ barulah kami akan tulis dalam bahasa Kadazan Dusun lah. Okay. Kecuali kalau dalam memasukkan dalam surat kabar atau majalah-majalah yang berkenaan, ditulis dalam bahasa Kadazan Dusun. Puan Saripah, apakah ini kali pertama dianjurkan ataupun sudah ada siri-siri yang sebelum ini dianjurkan untuk Hari Bahasa Ibu de Borneo ini? Ini adalah julung kalinya diadakan di UPSI sebab kita bermula selepas pandemik COVID. Ini pun agak lambat kita merasmikan kerana program ini bermula pada bulan Februari kalau Februari. Bulan Februari, tapi kita terpaksa kerana kekangan pandemik tu kita terpaksa anjak sehingga ke bulan Oktober. Ini adalah acara kemuncak dia lah. Ya. Akan dianjurkan lagi mungkin tahun-tahun depan, Doktor? InsyaAllah. Kalau tak ada aral melintang, kita akan cuba laksanakan pada tahun akan datang, tapi belum pasti. Dan dengan siapa penganjur dia pun belum pasti lagi. Nanti akan dibincangkan kemudian. Okey, mungkin sekali lagi Doktor untuk mewar-warkan atau mempromosikan berkenaan Hari Bahasa Ibu de Borneo, bilakah tarikhnya dan di manakah lokasinya ataupun apakah antara pengisian-pengisiannya, Doktor? Okey. Yang untuk yang akan datang yang masa ini ya. Yeah. Okey. Kami punya majlis penutupan, perasmian penutupan ini akan diadakan pada lusa 26 hari bulan Oktober ini di Atrium Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di situ selain daripada ucapan perasmian, ucapan daripada penganjur bersama, kami juga ada persembahan secara live seperti persembahan paluan gong, tarian ngajat dan tarian karangtung. Dan selain itu kami juga adakan pameran dari segi buku-buku kraft tangan, pameran makanan tradisional. Kami akan adakan di situ untuk memeriahkan lagi majlis itu. Kami akan bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah jam 1 petang. Hal ini kerana sebelah petang ada dalam kalangan pelajar yang ada kelas sebelah petang, jadi kita hadkan masa itu begitu saja. Walau bagaimanapun kita buatkan ini secara hybrid, iaitu secara live dan juga secara online. Kami akan masukkan link dia dalam fakulti Bahasa dan Komunikasi. Dan bolehlah dilihat situ, boleh type Fakulti Bahasa dan Komunikasi, ada pautan dia di situ. Bolehlah tonton bersama Facebook fakulti kami. Okey, selamat maju jaya diucapkan untuk penganjuran bagi Hari Bahasa Ibunda Borneo. Terima kasih kepada Dr. Minah dan juga Puan Saripah bersama dengan kami pada hari ini. Kita doakan selamat maju jaya untuk penganjuran bagi pihak Fakulti Bahasa dan juga Komunikasi UPSI. InsyaAllah kita bersua lagi. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Macam mana nak tukar alamat tempat mengundi dari Perlis ke Kuala Lumpur?